Apa kenderaan kita nak dekatkan diri kita kepada Allah ni? Kenderaan ni nama dia ilmu. Tak ada ilmu nak dekat diri pada Allah sembang ya tuan-tuan. Betul tak? Sallallahu alaihi wasallam. Nak dekat diri pada Allah kena buat ibadat. Nak buat ibadat macam mana kalau tak ada ilmu? Sallallahu alaihi wasallam. Nak dekatkan diri kita kepada Allah kena sucikan hati. Macam mana nak sucikan hati kalau tak ada zikir? Macam mana nak zikir kalau tak ada ilmu? Faham tak ni? Nak cerita, nak bagi dekat diri pada Allah, mesti ada ilmu. Tu kenderaan kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bila tak ada ilmu tu yang merepek macam-macam, merewang macam-macam, bercakap bukan-bukan ni. Buat macam-macam. Sebab tu tengok 2-3 hari ni, Allah ya Rabbi, semua nak bercakap. Semua nak bercakap. Ustaz bercakap tak pakai tuan. Lah ni. Tuan-tuan pakailah. Orang mengaji. Sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nak masuk sekolah darjah 1. Nanti besar-besar nak jadi apa? Nak jadi doktor. Tak payah jadi doktor. Orang tak mau dengar cakap. Doktor kata ni buat tu vaksin ke apa, dia bukan mau dengar cakap. Lepas tu nak jadi apa? Nak jadi ustaz. Jangan jadi ustaz, orang bukan dengar cakap. Lepas tu nak jadi apa? Nak jadi lawyer. Jangan, orang tak dengar cakap. Habis tu ayah, saya nak jadi apa ni besar ni? Jadi influencer. Ni tak gelak ni macam tak faham sungguh ni influencer tu. Cerita influencer ni tuan-tuan. Jadi apa-apa. Lepas tu ada Facebook, ada Instagram, orang juta-juta orang tengok depa. Depa cakap apa semua orang pakai. Nah ni, sahaja sebab ni. Dia dah. Sahaja sebab. Cakap cerita Siti Khadijah tu bukan umur 40 tahun, umur 28 tahun. Ya. Pening kepala kita tu. Memanglah ada khilaf ulama dalam bab umur Siti Khadijah tu. Tapi kena pegang juga dengan pendapat ulama yang mengatakan 40 tahun. Bukan siapa kita ni nak senang-senang nak tolak kata Nabi Sayyidina Khadijah 40 tahun. Kita ni siapa? Saya nak nasihat. Tuan-tuan. Contoh. Ni. Tak siap duduk dalam kereta duduk baca ni, Allah bergaduh lah artis mana pula ni. Hey Rabbi, cerita fitnah akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kadang-kadang kalau kita tak tahu, tak payah cakap. Tak salah bagi tahu kata kita tak tahu. Tak menjatuhkan sikit pun keaiban ataupun maruah kita ni bila kita sebut kata la adri, aku tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ilallah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, setelah ber-PKP sekian lama, nak kuliah kat masjid pun tak ada. Malam ni dapat berhimpun ramai-ramai lagu ni. Tapi pun begitu, jaga SOP lah. Nanti nak menjawab banyak pula surau ni. InsyaAllah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, seluruh ayatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian. Kalaulah tak keberatan kepada tuan-tuan, saya nak tuan-tuan boleh isi juga belah sini. Ataupun saya nak minta izin tuan-tuan yang lelaki-lelaki main jap ke depan, sebab saya nak bagi ruang kat muslimat tu, daripada dah berimpit dekat sana, dah macam tak boleh nak ikut SOP dah. Jadi boleh tak tuan-tuan bagi dekat bahagian ruang ni, bagi kat bahagian muslimat. Tuan-tuan anjak ke depan. InsyaAllah. Muslimat ambil 2 saf depan, belah depan tu. Ambil 2 saf depan tu. Depan lagi. Abang pakai topi tu, pakai kopi atas. Bagi jarak sikit kat muslimat, bagi ruang sikit. Alhamdulillah, terima kasih. Ambil. Boleh lagi, belah ni boleh lagi. Belah ni boleh lagi, belah ni lagi, tepi ni lagi boleh lagi. Okey. Bagi muslimat sian depan. InsyaAllah. Kakak-kakak main depan lagi, jaga SOP tu. Jangan duk apa-apa ingat. Alhamdulillah. Mikrofon saya punya kan, bolehlah bagi arahan aku tu. Takkan nak marah kot kan. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan, tajuk kita nak bincang malam ni tajuk Isra' Mi'raj. Bincang tentang Isra' Mi'raj ni tak habis. Tak habis. Mungkin malam ni tak sampai, nak sampai Isra' Mi'raj sampai ke langit tak sampai kot. Kan? Tapi paling tidak, apa ibrah? Kita nak fokus kepada ibrah dia, pengajaran dia bagi. Yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Saya tak ceritalah, nak ambil cerita Isra' Mi'raj satu-satu lepas ni apa-apa, tak cerita yang tu tuan-tuan biasa dengar lah. Kita nak ambil pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang pertamanya tuan-tuan, Isra' Mi'raj ini dia berlaku dekat Nabi SAW saja. Kalau ada orang kampung kita ni, dia balik-balik satu hari, dia main habaq kita, alhamdulillah semalam saya Isra' Mi'raj. Tuan-tuan nak percaya? Nak percaya, tak percaya, boleh nak percaya, boleh tak percayalah nak Isra' Mi'raj lagu mana. Tapi yang jadi kat Nabi, confirm jadi. Tuan-tuan, tak ada siapa pun boleh kata tak jadi. Tak ada tak kok surau kita kan ni, kok tempat kita ni dia main beritahu kata apa, aku yang lain aku boleh percaya, kita tentang Isra' Mi'raj ni tak apa nak percaya sangat, macam tak apa nak logik. Boleh tak dia kata lagu tu? Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal apa langsung tak boleh, ada sikit pun ragu dengan Isra' Mi'raj ni? Pasal Allah cerita dalam Quran. Bila benda Allah cerita dalam Quran, maka dia jadi mutawatir. Dia cerita kisah yang wajib percaya. Dalam Quran ni macam-macam Allah cerita orang tidur 309 tahun, bangkit-bangkit lapak saja. Kisah apa tu? Ashabul Kahfi. Salih Muhammad. 309 tahun tidur. Lena 309 tahun, bukan 3 jam. 3 jam bangkit lapak tu logik lah. 3 hari kalau tidur pakai qalu inna lillahi apa? Salih Muhammad lah. Tak makan, tak minum apa-apa, jangan main-main. Tapi 300 tahun. 300 campur 9 tahun. Bangkit lapak. Bangkit. Salih alaihi wasallam. Logik dengan akal tak? Tak. Tapi wajib percaya tak? Wajib percaya. Wajib percaya.
Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Quran. Sama kisah Isra' Mi'raj. Allah cerita dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa pada malam hari. Lailan, bukan lailatan. Ada beza nah? Beza bunyi itu bezalah. Apa beza lailan dengan lailatan? Lailan maksud sebahagian malam. Lailatan maksud seluruh malam, satu malam. Lailan Allah guna. Separuh aja malam. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati kedua tempat ini sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Innahu samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Inilah yang menjadi dalil berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama khilaf tentang bila sebenarnya berlaku Isra' Mi'raj ni. Khilaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang kata Allahumma salli alaihi wasallam berlaku setahun sebelum hijrah. Berlaku pada akhir bulan Safar dan awal ataupun awal bulan Rabiul Awal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada pula yang kata 8 bulan sebelum hijrah, bulan Rejab. Ada yang kata 6 bulan sebelum hijrah dalam bulan Ramadan. Ada yang kata Allahumma salli ala Muhammad 11 bulan sebelum hijrah dalam bulan Rabiul Akhir. Ada yang kata berlaku 13 bulan sebelum hijrah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam bulan Safar. Ada yang kata 15 bulan sebelum hijrah dalam bulan Zulhijjah. Macam-macam. Tapi kita di sini ni, di Nusantara ni khususnya, kita berpegang dengan satu pendapat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku pada 27 hari bulan Rejab. Yang tu ini yang kita pegang. Pada bila? Pada tahun ke-12 kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-12. Peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW ini selepas berlaku disebut sebagai tahun kesedihan baginda Nabi SAW. Tahun tu tahun sedih. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kematian Abu Talib, pak saudara Nabi SAW, yang berkorban apa saja dengan Nabi SAW, susah payah dengan Nabi SAW. Kita ni di Malaysia ni kena PKP. Berapa lama PKP hari tu ni? Lebih kurang 6 bulan kot noh. Tuan-tuan boleh keluar rumah tak kita ni? Hampa keluar juga apa? Masjid tak boleh main, dia gelupak lah tuan-tuan. Marahlah, masjid tutup lah, apa semua lah, Masya Allah. Tulis dalam Facebook, bukan main lagi. Buka masjid, dia tak nampak ambilan ni. Kemain lagi kan. Nanti Allah salih Muhammad nak. Aduh, sebab cerita. Berapa lama? 6 bulan. Boleh makan tak dalam waktu 6 bulan PKP? Berapa bulan? Betul PKP tak keluar rumah tu 3 bulan je kot. Hama ni lupa dah apa? Lama sangat melupa tu. Berapa bulan je? 3 bulan kot tak boleh keluar rumah tu. Lepas tu boleh keluar kan? 3 bulan. Boleh makan tak? Bukan cerita boleh makan, gemuk. Keluar 3 bulan, bulat ni mengkelip muka. Tuan-tuan sallallahu alaihi. Makan cukup, subhanallah, tuan-tuan sallallahu alaihi. Oh ni 3 bulan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kena pulau 3 tahun. 3 tahun kena pulau, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jumpa siapa pun tak boleh bincang, tak boleh tengok, tak boleh tengok muka, tak boleh senyum, tak boleh berurusan, tak boleh kahwin, nak ada duit nak beli barang, tak boleh beli barang. 3 tahun Nabi dengan para sahabat kena pulau.
Duduk mana? Abu Talib bawa mereka pi duduk dalam perkampungan Abu Talib. Yang duduk di luar boleh masuk lagi. Dalam ni dah kosong banyak lagi. Mereka nak masuk tak boleh. Tuan-tuan jangan duduk depan pintu. Duduk depan pintu ni mereka duduk ingat kata penuh dah kat dalam. Saya cuma jadi elakkan daripada duduk depan pintu tu. Lagi satu masalah dia, sekali mereka hidang kat luar tu. Bila hidang kat luar ni, mereka duduk luar pederah dulu. Jadi untuk selamatkan makanan tu kat luar tu, tuan-tuan masuk main duduk dalam, dia elok sikit. Tu cerita dia. Baik, Allah SWT. 3 tahun tak ada makan. Abu Talib bawa apa? Abu Talib lah yang bawa orang-orang Islam ni, keluarga orang Islam daripada kalangan keluarga Nabi, daripada pengikut-pengikut Nabi. Bawa pergi mana? Bawa di perkampungan Abu Talib di pinggir kota Mekah. Sahabat cerita, kami waktu tu pecah bibir mulut ni sebab makan ranting-ranting kayu. Tak ada makanan sampai kena makan ranting kayu. Siapa ni? Abu Talib. Apa yang dilalui oleh Nabi SAW, itulah yang dilalui oleh Abu Talib. Sampai tahap macam tu. Tiba-tiba Abu Talib meninggal. Bukan sekadar kesedihan sebab Abu Talib meninggal. Kesedihan sebab Abu Talib tak ikut mengucap syahadah dengan Nabi SAW. Lagi bertambah sedih. Tahun yang sama, kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tahun yang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Khadijah pula wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Isteri yang susah payah dengan dia. Orang yang mula-mula sekali sambut kenabian Nabi SAW. Balik ketak sejuk, nak demam sebab jumpa dengan malaikat. Besar mana malaikat Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, 2 kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril dengan saiz dia yang betul. Rupa dia yang asal 2 kali malaikat Nabi SAW tengok malaikat Jibril. Yang pertama waktu turun ayat ya ayyuhal muddathir. Tu, yang tu yang pertama. Yang kedua waktu Isra' Mi'raj. Bila sampai ke Sidratil Muntaha, waktu tu Nabi SAW tengok malaikat Jibril dengan rupanya yang asal. Tuan-tuan tahu besar mana malaikat Jibril? Diceritakan dalam riwayat. Waktu Nabi SAW tengok malaikat Jibril mula-mula sekali waktu turun ya ayyuhal muddathir tu, malaikat Jibril memenuhi ruang seluruhnya langit ni. Bukan banyak dia seorang. Tengok ujung sana nampak, tengok ujung sana. Kira kelam seluruh langit ni dengan malaikat Jibril aja. Besar dia. Tengok utara, selatan, timur, barat, penuh dia. Penuh ruang langit ni malaikat Jibril. Besar. Malaikat Jibril ni ada 300 sayap. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat Jibril ada 300 sayap. Hari yang Nabi SAW tengok malaikat Jibril yang penuh ruang langit bumi tu, penuh ruang langit tu, utara, selatan, timur, barat tu, itu malaikat Jibril hanya buka 1 sayap daripada 300 sayap dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tak boleh bayang kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW takjublah. Malaikat Jibril kata, hari itu buka 1 sayap daripada 300 sayap. Dia kata, oh, insyaAllah, hebatnya kejadian malaikat Jibril. Jangan kamu kata begitu, wahai Muhammad, wahai Rasul. Sebab ada yang lebih besar daripada aku. Siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ada 600 sayap. 600 sayap malaikat Israfil tu, kalaulah malaikat Jibril buka 300 sayap dia, dia baru duduk di bawah 1 sayap malaikat Israfil. Tu. Yang tadi malaikat Jibril buka 1 sayap dia saja, penuh ruang ni. Langit ni. Kalau buka 300 dia tu sayap, baru duduk bawah 1 sayap malaikat Israfil. Yang malaikat Israfil ada 600 sayap. Tu yang tiup sangkakala nanti ni. Nabi kata hebat kejadian malaikat Israfil. Jangan kata begitu wahai Rasul SAW. Ada yang lagi besar. Malaikat apa lagi besar ni? Malaikat yang lagi besar ni malaikat pemikul arash.
dia ada 1,200 sayap. Kalau malaikat Israfil buka 600 sayap dia tu, dia baru duduk di bawah satu sayap malaikat pemikul arasy. Subhanallah. Ada 4 ataupun ada 8 pemikul arasy. Ada 8 malaikat pemikul arasy. Arasy ni Nabi gambarkan. Nak tahu besar mana arasy tu? Sekeping besi kamu lempak di tengah padang pasir yang luas tu. Yang padang pasir yang luas itulah arasy, yang sekeping besi itulah bumi dan langit seluruhnya. Aduh, nak cerita. Tak kerti nak gambar, kita boleh dengar je lah. Tapi Nabi SAW hari itu tengok sendiri. Bila nampak, first time nampak malaikat Jibril besar itu, balik demam. Siapa selimut dia? Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-tuan balik pada surau ni, tengok kat tepi tu, tuduh tinggi. Hantu galah. Subhanallah. Udah punya tinggi, hantu galah. Demam tak? Seminggu tak main surau. Apa ini yang Pak Long tahu, demam ketak lain macam. Siapa nampak hantu galah? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Khadijah ni antara orang kaya di Madinah, di Makkah waktu tu. Dan dia infakkan seluruh hartanya untuk Nabi SAW. Untuk dakwah Nabi SAW. Sampai waktu dia nak meninggal, dia sakit. Nabi SAW pangku dia. Khadijah ni muka duk sakit, muka keruk sakit. Nabi tak boleh tengok sayang dia dekat Khadijah. Lalu Nabi SAW keluar daripada rumah sebab tak mampu nak tengok Khadijah tu sakit. Tiba-tiba malaikat Jibril mai dekat Nabi SAW. Dia kata, malaikat Jibril mai kata apa? Allah hantar aku untuk sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Isteri Nabi yang mendapat salam direct daripada Allah, Khadijah. Nabi SAW seronok, excited bila dengar kata Allah sampaikan salam dekat Khadijah. Lalu Nabi SAW masuk pergi cerita kat Khadijah. Wahai Khadijah, Allah sampaikan salam untuk kamu. Allah. Seronoknya Khadijah waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia gagah nak bangun. Dia gagah nak bangun. Angkat tangan. Apa yang diucapkan oleh Khadijah? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Sampai dipesan dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku risau nanti bila aku tak ada nanti. Waktu kamu dihalau oleh kaummu, siapa yang nak duduk pertahan kamu? Dia duduk risau yang tu. Siapa lagi nanti yang nak pertahan kamu, yang nak pertahan bila aku tak ada nanti? Tu, seorang isteri tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Suami keluar pi dakwah, suami keluar untuk pi buat ibadat, suami kena fitnah, suami kena apa? Sepatutnya siapa yang bertahan? Isteri. Isteri. Muhammad. Tapi balik lambat sikit. Cukup pinggang depan pintu. Lagu tu yang dia buat, kita tunduk rapat. Ni. Pergi surau. Surau balik lambat. Dan surkah lagu tu ya. Aduh, dah sedih Allah macam mana. Bila Khadijah wafat, sedih Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tak cukup dengan tu, tahun tu juga Nabi SAW pi dengan anak angkat dia nama Zaid bin Harithah. Pi mana? Pi Taif. Duk cerita, duk ingat-ingat dakwah dekat orang-orang dekat Makkah ni pekat tak mau terima. Sedih Nabi SAW. Akhirnya pi Taif. Dekat sana adalah adik-beradik ni. Bau-bau durian, musangking. Bau-bau bacang sikit-sikit. Adalah keturunan Nabi SAW duduk dekat Taif. Pi lah. Tapi apa yang berlaku tentu semua maklum lah. Kena lempak dengan batu berdarah-darah. Sedih Nabi SAW. Jadi untuk menggembirakan Nabi SAW, maka Allah
bawa peristiwa indah berlaku dekat Nabi SAW. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Malam tu Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidur di rumah mak saudara dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dia sedang berehat tidur tu, Nabi mai malaikat bawa Nabi SAW pi dekat kawasan Kaabah. Mai malaikat bawa bekas. Ni semua maklum, semua tuan-tuan tahu cerita ni. Kemudian dibelah dada Nabi SAW, dicuci dada Nabi SAW, dimasukkan ilmu dan hikmah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bawa mai buraq dekat Nabi SAW. Buraq ni tuan-tuan, salli ala Muhammad, dia seekor binatang. Dia bukan session minyak, tu buraq oil. Ni. Dia buraq oil pula, dia buat gambar macam kuda terbang tu, kita lagu tu dah buraq. Pasal ada sayap tu. Tak diceritakan dalam riwayat yang buraq ni ada sayap, tak. Yang diceritakan dalam riwayat, buraq ni dia berwarna putih. Dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada baral, macam itulah. Tuan-tuan tahu baral? Tahu baral? Saya pun tak tahu. Itu cerita dia. Yang kita kenal baral ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Piramli ajak kita. Dia kata baral, kita tahu kamu kenal baral tu. Tapi Nabi SAW sebut tentang baral ni. Baral, kaldai, dia lebih kurang kecil lah maksud dia, bukan jenis besar lagu tu. Tuan-tuan, subhanallah. Buraq ni, bila dia melangkah, langkah dia, satu langkah tu sejuh mata memandang. Tuan-tuan nak tahu jauh mata memandang lagi mana? Tuan-tuan pinik tempat tinggi sikit, atas bukit sikit. Saya masuk tadi tanya, saya cuma ni tempat ni atas bukit kan? Atas bukit ni, sejuk kan? Saya cuma pinik tempat tinggi-tinggi sikit atas bukit, tengok jauh tu. Tengok sampai hujung mata sana. Tu dia panggil sejuh mata memandang. Punya jauh macam tu, satu langkah buraq ni. Sesuai dengan nama dia. Apa maksud buraq? Al-barqud. Maksud apa? Kilat. Kilat. Maksudnya pergerakan kelajuan buraq ni, kelajuan kilat, kelajuan cahaya. Kilat ni dia kelajuan cahaya. Laju tuan. Dia punya laju kilat ni, kita duk dengar bunyi, guruh dengan bunyi kilat. Kilat. Lepas tu baru dengar bunyi guruh. Tuan-tuan biasa tengok tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Bunga api. Main bunga api kan, malam apa ni, tahun baru ke malam apa. Kita tengok daripada jauh nampak bunga api. Lepas tu sekali baru dengar bunyi pom gitu. Padahal bunga api dengan meletup tu sekali serentak. Tapi kita nampak cahaya dulu, kemudian baru dengar bunyi dia. Pasal apa? Pasal kelajuan dia berbeza. Cahaya tu mai kat kita sampai boleh nampak tu dia lebih cepat daripada kelajuan bunyi tu. Faham tak? Faham nak cerita apa ni? Macam tak faham macam tu. Orang dah cipta dah jet mengatasi kelajuan cahaya. Ada dah. Memang laju sungguh jet tu. Kira bukan kelajuan bunyi. Dah ada dah jet yang mengatasi kelajuan bunyi. Dia punya laju tu lebih laju daripada bunyi. Saya tak tahu. Dah ada dah. Yang tak ada lagi kenderaan yang kelajuannya seperti kelajuan cahaya ataupun melebihi kelajuan cahaya. Yang ada yang tuan tengok dalam cerita Star Wars. Itu ada. Dalam movie ada Star Wars ke apa ke. Mana saya semak tu. Light speed dia cuk laju. Tuan-tuan tahu tak kelajuan cahaya ni laju mana? Tuan-tuan bisa buat kereta berapa kilometer sejam? Apa? Cah keluar sama daripada gerik ni, duk pusing kulang gerik ni je. Tekan pun 180 laju, 200 km sejam laju tuan. Kalau Formula 1 tu boleh pi tuan-tuan sekalian, saya lihat semat 350 km sejam, 400 km sejam. Sangat laju. Tu kapal terbang tu 470 km sejam. Laju tuan. Saya lihat semat tuan. Laju sangat. Saya biasalah 220 biasa. Kalut nak ligang kuliah.
Oh, tekan. Kancil saya bawa 140. Bergegar dashboard. 140 tekan. Kira terangkat pun kau. Tekan ke tu. Nak ligang kuliahnya pasal. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Lepas tu dashboard bergerak, saya ambil kopiah saya cabut, saya lipat, saya selit celah dashboard tu, senyap dashboard tu. sampai jual pun kau tu ni kopiah apa Ustaz? Oh, kopiah saya asri dah kuning dah kopiah tu. Tuan-tuan, salih cuma 220 bezalah. Try. Rasa laju sangat tuan. Salih alaihi Muhammad. Tapi kelajuan cahaya ni tuan-tuan, tahu apa? 300,000 kilometer. Bukan 300 kilometer. Bukan 300,000 kilometer. 300,000 per berapa? Per second. Bukan per hour. Per hour pun laju sangat. 300 km sejam pun laju dah. Ni 300 km sejam pun sangat laju dah. Ini 300,000 km per saat. Ni satu saat ni. Tu, 300,000 km sejam. 300,000 km jauh dah. Satu saat je. Tu kelajuan cahaya. Tuan-tuan tahu tak? Kalau kita naik jet kelajuan cahaya ni, nak pi bulan. Nak pi ke bulan, berapa second? Nak pergi ke bulan. Bumi pergi bulan. Kelajuan cahaya tu sampai bulan. Berapa second? Jarak bumi ke bulan 384,400 km. Apa tak jam bahasa cakap. 384,400 km distance daripada bumi pergi ke bulan. Maksudnya, nak pergi ke bulan dengan kelajuan cahaya ni berapa second? 1 second lebih sikit lah. Cuk sampai ada bulan. Sekali nak landing apa semua, apa tu dia ambil lama masa sikit lah. Nak landing tu lambat sikit. Tapi distance satu second tuan-tuan. Dahsyat. Burak, speed light. Namanya sesuai dengan kilat. 1 second je. Masya Allah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Syah kan? Tuan-tuan Allah SWT. Lalu burak ni naiklah sampai ke Masjid Aqsa. Kemudian sampai Masjid Aqsa, Nabi SAW solat dengan para sahabat, dengan Allah SWT dengan para nabi dan para rasul di kawasan Masjid Aqsa tu. Kemudian Nabi SAW naik sampai ke Sidratil Muntaha. Melepasi 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di situ malaikat Jibril kata, Nuh, takat ni ya, dia tak dipilih. Kemudian Nabi SAW pun naik terus berjumpa dengan Allah, ambil perintah semayang. Berapa perintah semayang? 50 waktu. Turun balik, jumpa pula Nabi Musa AS. Nabi Musa kata apa? Pi naik baliklah minta. Sebab umat kamu takkan mampu untuk buat 50 waktu semayang. Nabi SAW pun naiklah jumpa dengan Allah lagi. Naik turun. Last sekali tinggal 5. Itu pun dia tak puas hati lagi. Ni Pak Long kat kampung kita ni lah. Dia kata, Ustaz, saya tak puas hati. Tiap kali dengar cerita Isra' Mi'raj ni, saya tak puas hati, Ustaz. Pasal apa? Yalah, Nabi naik banyak kali, Ustaz. Daripada 50 turun, potong 5, tinggal 5 aja. Pasal apalah Nabi tak naik sekali je lagi, Ustaz. Ni kata, kalau naik sekali lagi, kira kholas kosong tu. Ni kata. Tuan-tuan, itulah secara dasar dan gambarannya apa yang berlaku pada Nabi SAW pada malam tersebut. Dia panggil Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW balik pada malam tersebut juga. Dalam riwayat cerita tempat tidur Nabi SAW tu masih panas lagi waktu Nabi SAW balik. Bila balik Nabi SAW ceritalah dekat benda seronok, benda nikmat. Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka, Nabi tengok macam-macam dalam perjalanan tersebut. Macam-macam Nabi SAW tengok. Sampai Nabi SAW bertemu dengan Allah. Ada 2 riwayat cerita. Yang pertama kata Nabi SAW memang tengok Allah. Yang kedua riwayat yang kedua menyebutkan Nabi SAW tak mampu untuk melihat Allah, tapi melihat cahaya Allah. Wallahu alam tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana keadaannya. Tapi benda seronok, benda nikmat, maka Nabi SAW excited nak cerita. Macam tuan-tuan lah pergi mana-mana tempat indah-indah, seronok cantik, mesti nak cerita ke orang. Seronok. Nabi SAW pergi berjumpa dengan Allah. Pergi perjalanan yang begitu indah. Mesti Nabi SAW nak cerita. Tapi Nabi tahu dia akan berhadapan dengan manusia-manusia yang takkan percaya. Dia anda Ustaz Muhammad. Maka 3 kelompok orang waktu itu terpecah. Yang pertama orang beriman.
Orang beriman, Nabi cerita mesti percaya. Betul belakang. Ni dia panggil kumpulan-kumpulan di siddiqin. Orang-orang yang benar, yang percaya dengan perintah Nabi SAW. Antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kelompok kedua, kelompok yang orang beriman tapi tak boleh terima cerita Nabi SAW. Tak terima. Taklah, bukan kami, yalah. Tapi pasal apalah ni? Ni kita ni duduk dalam situasi ni dengan orang-orang musyrikin, dengan duk hantam kita apa, tunjuk Islam sikit apa, tunjuk ni apa. Ni duk main cerita pelik pula lagu ni. Macam mana kami nak berhadapan ni dengan orang-orang ni apa semua ni? Faham tuan-tuan? Tuan-tuan cuba duduk dalam situasi tu. Waktu tu nampak macam orang Islam sikit, kena tangkap, kena belasah, kena pukul, kena apa? Kena buang keluarga, kena apa, macam-macam jadi. Tiba-tiba buat main cerita. Kita baru duk habaq kat orang ni, main ikut kita. Tiba-tiba main cerita pelik lagu ni pula. Allah. Sekali orang kata, tengok. Nak jawab apa, nak tahu muka ni kat mana. Kelompok kedua. Kelompok ketiga langsung tak terima lah. Yang mempermainkan Nabi SAW lagi. Lalu mereka bawa orang-orang ni main. Salih Muhammad. Orang-orang yang pernah pi ke Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi cerita kata dia pi Masjid Al-Aqsa. Perjalanan daripada Makkah nak pi Masjid Al-Aqsa paling kurang 2 bulan. Waktu saya pi kat Masjid Al-Aqsa tu, saya jumpa dengan orang-orang dekat sana, saya tanyalah, jauh nak main. Kalau naik unta lah perjalanan daripada Mekah mai sini ni, berapa bulan agak? Dia kata lebih kurang 2 bulan dia kata. Syahrain 2 bulan. Salat Jumaat. 2 bulan lah. Tiba-tiba Nabi habaq kata dia pi separuh malam ya. Ni poin besar ni nak berjatuh Nabi SAW ni. Ni poin besar ni. Panggil orang-orang yang biasa pi Masjid Al-Aqsa. Panggil. Betul Muhammad hampir Masjid Al-Aqsa? Betul. Hang cerita saat mai kat kami, macam mana Masjid Al-Aqsa tu betul? Pintu dia ada berapa? Tiang dia ada berapa? Tingkap dia ada berapa? Tuan-tuan, Nabi SAW bukan pergi duk kira tingkap dia berapa. Nabi pergi singgah, Nabi naik Mi'raj. Agak-agak Nabi boleh tahu tak? Ni saya nak tanya AJK Masjid ni. Mana AJK surau ni? Jawablah ni. Kipas ada berapa lah ni? Cepat. Kipas. Kipas ada berapa? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Tiang ada berapa? Kalau tuan-tuan. Dia pun tak ada kira. Pada AJK surau. Ni ada Muhammad. Aduh. Dia tanya Nabi SAW. Nabi bukan duduk lama. Singgah saja sebenarnya. Tapi Allah nak jaga Nabi SAW. Allah zahirkan seolah-olah Masjid Al-Aqsa duduk depan mata Nabi SAW. Dia cerita pintunya ada berapa masuknya. Saya tuan-tuan, saya pernah sampai Masjid Al-Aqsa beberapa kali. Saya boleh cerita kat tuan-tuan sebab tempat tu tempat sangat indah. Nak cerita Masjid Al-Aqsa dia sangat indah. Saya tak reti nak cerita. Lorong-lorong kita nak masuk Masjid Al-Aqsa tu, tembok-tembok, dinding dia. Saya boleh cerita perjalanan tuan-tuan daripada masuk entrance pintu tu, berjalan depan kiri kanan ni ada apa, masuk lagi jumpa pintu dia, jumpa orang askar Yahudi duduk tunggu depan saya. Tuan-tuan, dia jerkah saya, terkejut. Dahlah. Tuan-tuan, askar Yahudi. Saya hari tu saya tak pakai kopiah pasal pergi syuting TV. Pakai baju uniform tu lah, jadi pengacara waktu tu. Betul tak dia kata apa? Dia kata sini, dia kata Cina, dia kata saya Cina. Dia dekat situ orang kafir, orang yang bukan Islam tak boleh masuk. Yang boleh masuk orang Islam aja. Dia kata tak, dia kata ana Malaysia ni, saya Malaysia. Maksud dia kata, "La," dia cakap Arab maksudnya. "La, anta sini." Kata kamu Cina. Tak, tunjuk pasport dia. Dia kata apa? "Iqra Fatihah." Dia suruh saya baca Fatihah. Yahudi tu. Askar Yahudi tu suruh baca Fatihah. Tuan-tuan, dia dengan pegang senapang apa-apa tuan. Baca Fatihah pun gagau tu. Takut. Iqra Fatihah, dia kata tu. Baca Fatihah. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, dia kata kita. Dia ajak kita pula. Tuan-tuan subhanallah, saya boleh cerita tu sampai tahap dia nak bully je, dia nak berbuli je. Lepas tu askar Palestin duduk di balik sana pintu. Dia di luar pintu ni askar Yahudi jaga. Di belakang pintu tu askar Palestin pula jaga. Dia panggil masuk. Dia panggil masuk tu. Lepas kita duduk gelak kat belakang. Tuan-tuan, saya boleh cerita masuk lagi ada jumpa Allah Muhammad tuan-tuan pokok-pokok zaitun.
Lepas tu ada lorong dia, lepas tu naik tangga depan tu, sekali jumpa kubah Sakhra dekat depan tu, kubah Mas tu. Di tepi kat kiri kanan dia ada apa, lepas tu naik lintas pergi turun kat sana, sampai ada pintu gerbang, pintu nampak dekat bawah sana Masjid Aqsa. Dia panggil Masjid Qiblah ataupun Allahumma salli ala Masjid apa? Masjid Aqsa dia, kubah dia warna hitam tu. Kan? Lepas tu nak turun jalan pergi sekali jumpa pula dia punya water fountain, tempat ambil wuduk. Lepas tu beralih pula belah kanan sekali, nampak dekat sana ada satu masjid nama Masjid Buraq, tempat Nabi SAW ikat. Dipercayai tempat tu. Kita boleh cerita pasal tempat tu sempat sangat indah. Nabi SAW cerita detail dekat orang yang mai pada waktu tu, cerita tentang Masjid Aqsa. Depa beriman tak? Tak, tetap tak beriman. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, waktu tu Nabi SAW berhadapan dengan penentangan orang yang tak percaya kepada Nabi SAW. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ini ambil ibrah, pengajaran. Yang pertama. Pengajaran yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Kisah ni berlaku pada waktu malam. Pasal apa waktu malam awak tak siang? Siang kan lagi bagus. Siang kan lagi nampak, lagi terang. Tuan-tuan kena ingat, kisah Isra' Mi'raj ini kisah pertemuan di antara hamba dengan Tuhan. Salli ala Muhammad. Pertemuan di antara hamba dengan Tuhan. Jadi nak beritahu dekat kita bahawa waktu yang paling indah dan paling sesuai untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, bila tuan-tuan? Waktu malam. Waktu malam. Salli ala Muhammad. Kita bangun qiyamul lail waktu malam, bangun semayang hajat. Tuan-tuan, semayang hajat waktu siang pun boleh. Beza tak tuan-tuan semayang hajat waktu siang dengan waktu malam? Beza. Feeling dia lain. Rasa dia lain. Tuan-tuan cuba bangkit pukul 3-4 pagi untuk kita qiyamul lail. Rasa lagu mana? Rasa apa tuan? Rasa apa? Mengantuk. Nampak betul-betul. Orang boleh khusyuk kan main. Rasa khusyuk saya. Iyalah tu. Mengantuk lagu tu. Tapi beza tuan-tuan, beza. Kita semayang rasa tenang. Pasal apa? Yang pertama, tidak ada gangguan. Malam-malam ni waktu yang tidak ada gangguan. Siang kita sibuk. Orang lelaki sibuk dengan kerja. Kalau tu nak pergi mana? Pergi kerja. Relax nampak? Tak ada kerja. Salat semua. Mana ni? Amboi nampak teruk sangat tu. Banyak kerja. Kerja ya. Orang perempuan dengan kain. Buat apa tu? Masuk kain. Kalau nampak? Sedia kain. Di mana tu? Lipat kain. Tinggal kain yang apa ni. Tapi cerita kalau siang ni kalut je, sibuk je. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Malam-malam tenang. Waktu istirahat. Waktu malam-malam boleh tak nak beraktiviti, nak bersukan sebelah malam? Boleh. Tapi jangan jadikan dia satu kebiasaan. Salli ala Muhammad. Boleh tak nak bekerja lewat-lewat malam? Boleh. Tapi elakkan daripada jadi satu kebiasaan. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan perintah Allah. Allah sebut dalam Quran, wa minal laila libasa. Malam ni Allah jadikan untuk kita istirahat. Selimut. Malam tu rehat. Maka di antara bentuk kerehatan kita sebenarnya ialah dengan kita beribadat kepada Allah. Waktu rehat. Makcik-makcik bila masuk umur 50 tahun, masuk umur 60 tahun, kena banyak rehat. Ya rehat. Sebab tu Allah bagi apa tuan-tuan? Bila sampai umur 50, umur 60, umur 65, 70, tak ada haid dah. Pasal apa tak ada haid dah? Tak ada haid dah maksud tak beranak dah. Salli ala Muhammad. Pasal apa? Anak ni memenatkan. Jaga anak ni penat. Stres. Tak cukup tidur. Maka bila sampai umur 50, 60 dah tak ada dah. Tak ada duk kalut nak jaga anak kecil apa semua dah. Maka waktu tu boleh tumpu untuk ibadat. Ibadat merupakan kerehatan kepada orang tua-tua. Betul ni? Macam mana nak rehat? Baca Quran. Rehat lah tu. Macam nak rehat? Bangkit 3-4 pagi semayang, baca Quran, zikir. Rehat lah tu. Orang bila mai umur 60-70 kena banyak pegang tasbih dah. Kena kurang pegang handphone. Ini lagi tua lagi melekat dengan handphone. Macam berasa aja kata tu.
Dia kata balik, dia kata, Ustaz jangan salah faham Ustaz. Quran kat handphone saya ni. Oh gitu. Bukan zakat Quran kat handphone Ustaz Ahmad. Tasbih pun dekat handphone Ustaz. Kata. Tasbih dekat handphone, Quran dekat handphone. Allahumma salli tuan-tuan, masya-Allah. Hebat. Ustaz Ahmad betul ya? Tak apa, tak ada masalah apa. Cuma salah satu bentuk kerehatan ialah ibadat. Bangkit 3-4 pagi. Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Turun Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Bila? Thuluth min akhirul lail. Sepertiga daripada akhir malam Allah turun. Masuk Allah terlalu hampir dengan hamba dia. Buat apa? Man yad'uni fastajib lahu. Siapa yang nak minta apa-apa, aku nak perkenankan untuk dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang nak minta apa-apa dekat aku ni, ada hajat apa, nak apa, fa'utiyahu, aku nak bagi kat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Bila? Sepertiga akhir malam. Bangkit. Bangkit. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Qiyamul lail lah kamu, Nabi SAW kata. Salli ala sayyidina Muhammad. Kerana dia merupakan jalan-jalan orang soleh sebelum daripada kamu. Kalau cerita orang soleh, dia mesti qiyamul lail. Kalau cerita orang soleh, dia mesti qiyamul lail. Oh, dia tu solehnya, Masya Allah, hebatnya, Salih Muhammad. Tapi tak bangkit qiyamul lail. Tak kena, dia tak ngam. Kalau orang soleh, dia tak qiyamul lail. Betul tak? Ciri orang soleh mesti qiyamul lail. Bangun sebahagian daripada malam. Jadi, yang pertama, pasal apa berlaku sebelah malam? Sebab waktu malam, waktu paling cantik untuk seseorang mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang kedua, ibrahnya. Pengajaran. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Pasal apa naik buruk? Boleh tak Allah nak bagi bergerak pun? Pi lagu tu je. Satu pi tu. Sendiri-sendiri. Boleh tak? Malam tu tuan-tuan, Nabi SAW bergerak secara roh dan jasad. Bukan roh saja. Ni jumhur ulama ni. Jumhur ulama sebut Nabi SAW bergerak malam tu jasad dan roh sekali. Maksud fizikal Nabi SAW bergerak. Bukan roh saja. Kalau roh tak mustahil. Tuan-tuan semalam pergi Amerika semalam. Jumpa Bidin. Sallallahu alaihi wasallam. Pergi mana semalam? Pergi Australia. Woi, betul kan pergi? Betul. Macam Isra Mi'raj je. Betul aku pergi. Pergi nak? Pergi dalam mimpi. Itu biasalah. Yang tu roh. Roh jumpa orang mati pun boleh. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nah. Tapi Nabi SAW pergi roh dan jasad. Yang ni lah dia panggil mukjizat. Apa dalil Nabi SAW bergerak roh dan jasad? Dalil dia, Allah sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya maksud Nabi, jasad dan rohnya bergerak sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Tok guru saya bagi contoh lagu ni lah. Dia kata, bukan payah nak faham. Bukan payah nak faham macam mana Nabi SAW pergi tu. Bukan payah pun. Dia kata, ni saya duduk mengajak ni. Lepas tu semut ada. Saya ambil semut ni, saya buat dalam cawan. Saya buat dalam cawan ni. Lepas tu, saya masuk dalam kereta saya. Lepas tu, saya pergi Kuala Lumpur. Kan? Pergi Kuala Lumpur sini berapa jam? Terus pergi lagi lalu katalah 4 jam. Berderah sikit lah. 4 jam sampai. Ini baru pukul berapa? Pukul 8.30 kata. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 sampai kat sana. Betul tak? Lepas tu pergi minum teh tarik atau canai apa sikit. Lepas tu berderah balik. Pukul 1 berderah balik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Sebelum subuh. Lepas tu ambil semut ni lepas balik. Lepas ni dia pun jalan-jalan balik rumah dia. Balik rumah dia, bini dia tanya, Abang Mu pergi mana semalam? Tak balik. Bini dia tanya. Dia kata, aku pergi Kuala Lumpur. Confident je jawab muka. Aku pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Abang Mu baik betul dia lah. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi depan tu pun mati kot jalan, kena langgar dengan kereta.
Betul aku pergi Kuala Lumpur, sungguh aku pergi Kuala Lumpur. Dia kata, aku tengok KLCC tinggi Dia kata, betul abang pergi Kuala Lumpur? Betul dia kata. Macam mana abang pergi Kuala Lumpur? Dia kata, aku bukan pergi sendiri. Dia kata, tu ustaz tu bawa naik kereta, laju gila. Dia kata, dia kata, oh sungguh. Kita pergi balik hari tu tak mustahil kan. Tapi bagi semua mustahil lah. Bagi kita nak bergerak satu malam dari Masjid Haram pergi Masjid Aqsa dalam tempoh tak kurang pada satu malam ni tuan-tuan, salat Jumaat, mustahil. Tapi mustahil tak di sisi Allah? Tak, lebih lagi dahsyat lagi tu dia boleh buat. Bukan cerita pi satu malam, pi pling-pling sana pun boleh. Nak cerita. Pasal apa naik buruk? Sebab kata ulama, nak mendekatkan diri kita kepada Allah, kita kena ada kenderaan. Apa kenderaan kita nak dekatkan diri kita kepada Allah ni? Kenderaan ni nama dia ilmu. Tak ada ilmu nak dekat diri pada Allah sembang ya tuan-tuan. Betul tak? Salat Muhammad. Nak dekat diri pada Allah kena buat ibadat. Nak buat ibadat macam mana kalau tak ada ilmu? Salat Muhammad. Nak dekatkan diri kita kepada Allah kena sucikan hati. Macam mana nak sucikan hati kalau tak ada zikir? Macam mana nak zikir kalau tak ada ilmu? Faham tak ni? Nak cerita, nak bagi dekat diri kepada Allah, mesti ada ilmu. Tu kenderaan kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bila tak ada ilmu tu yang merepek macam-macam, merewang macam-macam, cakap bukan-bukan ni. Buat macam-macam. Salat Jumaat, tengok 2-3 hari ni, Allah, ya Rabbi, semua nak bercakap. Semua nak bercakap. Ustaz bercakap tak pakai tuan. Lah ni. Tuan-tuan pakailah. Orang mengaji. Salat Muhammad. Anak dia nak masuk sekolah darjah 1. Nanti besar-besar nak jadi apa? Nak jadi doktor. Tak payah jadi doktor. Orang tak mau dengar cakap. Doktor kata ni buat tu vaksin ke apa, dia bukan mau dengar cakap. Lepas itu nak jadi apa? Nak jadi ustaz. Jangan jadi ustaz, orang bukan dengar cakap. Lepas tu nak jadi apa? Nak jadi lawyer. Jangan, orang tak dengar cakap. Habis tu ayah, saya nak jadi apa ni besar ni? Jadi influencer. Ni tak gelak ni macam tak faham sungguh ni influencer tak faham. Cerita influencer ni tuan-tuan. Jadi apa-apa. Lepas tu ada Facebook, ada Instagram. Orang juta-juta orang tengok mereka. Mereka cakap apa semua orang pakai. Nah ni, Salat Muhammad. Dia dah. Salat Muhammad. Cakap cerita. Siti Khadijah tu bukan umur 40 tahun. Umur 28 tahun. Ya. Pening kepala kita tuan-tuan. Memanglah ada khilaf ulama dalam bab umur Siti Khadijah tu. Tapi kena pegang juga dengan pendapat ulama yang mengatakan 40 tahun. Bukan siapa kita ni nak senang-senang nak tolak kata Nabi Sayyidina Khadijah 40 tahun. Kita ni siapa? Saya nak Muhammad. Tuan-tuan, contoh ni. Tak siap duduk dalam kereta duduk baca Allah bergaduh lah artis mana pula ni. Ya Rabbi, cerita fitnah akhir zaman. Salat Muhammad. Nah, kadang-kadang kalau kita tak tahu, tak payah cakap. Tak salah bagi tahu kata kita tak tahu. Tak menjatuhkan sikit pun keaiban ataupun maruah kita ni bila kita sebut kata la adri, aku tak tahu. Salat Muhammad. Faham tak? Semua nak bercakap. Tuan-tuan, Muhammad nak dekat daripada Allah kena ada ilmu. Ini nak masuk bulan puasa ni. Masuk pagi-pagi subuh sampai pukul 11 pagi duk muncul mulut tu. Saya buat ni, ayat liuk dia kata. Tak telan ayat liuk tu. Batal puasa. Telan lah ayat tu dalam mulut nak batal puasa. Nak cerita jahil kata. Tu yang meludah mata tu, khatui. Dia kan kita nak tengok kan. Salat Jumaat. Itu contoh. Lagi tuan-tuan, yang ketiga, salat Muhammad. Nabi dah. Dia SOP bukan leh ceramah lama-lama ni pun dah lajak ni. Undang-undang dah sampai Isyak ya kan. Pukul 9 boleh kan. Boleh pun macam tak pandai angguk mak. 9 dah. Meja ho tuan. Salat Muhammad. Jenuh kona lah tuan sampai ni. Tuan tahu tak saya main daripada Bandar Baru main ni. Tuan tahu ada berapa kona? Saya kira tuan. Berapa kona? 2 tuan. Kiri kanan je.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan salli ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isra' Mi'raj merupakan perjalanan seorang hamba untuk bertemu dengan Tuhan dia ataupun mendekatkan diri dengan Tuhan. Di sana ada malaikat Jibril alaihi salam jadi pemandu arah. Yang ni apa ni? Wah, Jibril ni apa ni? Oh, ini apa-apa sekian-sekian. Ini pasal apa ni? Oh, ni orang sekian-sekian. Oh, ni pasal ni apa ni? Ni apa sekian-sekian. Sepanjang perjalanan tu malaikat Jibril duk tunjuk Nabi yang tu, tunjuk Nabi, tunjuk. Boleh tak Allah nak bagi ilmu tu untuk Nabi SAW tanpa ada orang tunjuk? Boleh saja. Tapi pasal apa ada malaikat Jibril sebagai penunjuk dan pemandu arah? Pasal apa? Sebab dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah, kita juga perlukan kepada pembimbing ataupun pemandu arah. Siapa pembimbing kita? Alim ulama. Tuan-tuan nak dekat diri pada Allah, tuan-tuan ada ilmu. Kalau tuan-tuan tak disyarahkan daripada ilmu tersebut, tuan-tuan tak akan mampu untuk faham. Tuan-tuan buka Quran, baca. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan mampu dah nak faham Quran? Tak mampu nak faham Quran. Di sana ada pula orang ulama yang mai menterjemahkan Al-Quran. Bolehlah faham sikit terjemah. Alif lam mim zalika. Oh, ini Al-Kitab, Al-Kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Tapi boleh faham tak takat baca lagu tu? Tak boleh faham lagi. Mai pula ulama lagi satu, nama ulama mufassirin pula. Ulama mufassirin, ulama yang mentafsirkan pula. Oh, apa maksud Al-Kitab? Dia Zalikal kitab. Inilah kitab. Kitab apa? Boleh jadi tak kitab Taurat? Boleh jadi kitab Injil? Ada berapa banyak kitab yang Allah turunkan? Lepas itu, macam mana kita tahu kata tu kitab Al-Quran? Ulama mufassirin punya peranan. Oh, yang dimaksudkan ini ialah kitab Al-Quran. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Orang bertakwa ni apa? Ulama mufassirin pula ambil sumbat dekat kita. Oh, ni takwa ni lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Tu tanpa peranan ulama ni kita boleh faham tak? Tak boleh faham. Belajar pula hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, hadis bukan boleh main baca lagu tu saja dan ambil zahir perkataan. Tak mampu, tuan-tuan. Kita akan banyak salah faham. Maka di sana ada peranan ulama-ulama muhaddithin pula. Ulama-ulama muhaddith. Ulama-ulama yang syarahkan hadis itu lagu mana, siapa yang merawikan hadis ni, duduk hadis ni takat mana, sallallahu alaihi wasallam, levelnya level apa, boleh nak guna hadis ni untuk mana, kaitkan hadis ni dengan mana, dia kalau dekat sini dhaif, ada tak hadis yang lain yang menguatkan dia? Oh, macam-macam. Kalau kita tak reti, tuan-tuan, kita nak buat sendiri, kita tak reti. Allah bagi dekat kita, tuan-tuan, seolah Allah bagi kita dipenuhi dengan ulama-ulama yang tolong bahaskan agama ni untuk kita. Kira sampai kita duduk makan ya. Macam mi lah kan. Duduk-duduk makan ya. Tak payah duduk fikir mi tu buat daripada mana, mi tu masak lagu mana, ni sayur lagu mana. Duk orang tolong buat kat kita. Tu sampai lagu tu, tuan-tuan. Sebab tu pangkat kita ni orang awam ni, mazhab kita ialah mazhab guru kita. Dekat tu je. Dekat kita ni. Mazhab kita ini mazhab guru kita. Takat tu dia pegang. Salih alaihi wasallam ni bagi orang awam. Pangkat kita. Boleh faham tak Ustaz Syamad? Sampai ada orang yang tak mau ni Ustaz Syamad. Kami ni tak ada mazhab. Tak ada mazhab tu pegang dengan siapa? Kami ni berpegang dengan Quran hadis Nabi SAW. Oh, hebat. Macam mana nak pegang Quran dan hadis Nabi SAW kalau bahasa Arab pun tak betul lagi? Macam mana nak syarah Quran? Bahasa Arab pun tak betul lagi. Anak antau pun tak tahu lagi. Anak nak pergi mana? Kita saya bukan nama anak. Ada unta. Unta tu dia keluar. Allah Rabbi, tuan-tuan. Peranan ulama. Tuan-tuan, akhir zaman ni. Fitnah macam-macam, tuan. Saya, tuan-tuan. Lagi 3 minit. Tuan-tuan tahu tak? Banyak lagi ni. Tak apa. Empat lagi 4 jawab. tak apa. Lagi 4 jawab. Tuan-tuan, akhir zaman ni. Takut, tuan-tuan. Saya takut. Tuan-tuan perasan tak? Semenjak 2 menjak ni. Semenjak 2 menjak ni. Beberapa ketika ni. Waktu dia sangat cepat. Dia sangat cepat lebih daripada biasa.
Sebelum ni dia cepat dah, kita berasa dah cepat, dia tak macam dulu-dulu macam waktu tu rasa lambat panjang kan. Tak sama macam waktu kita kecil-kecil dulu. Kemudian ni waktu kita dah besar dah berasa dah cepat tu. Tapi beberapa ketika ni lagi cepat. Saya duk berasa macam saya seorang. Kata, aku duk berasa macam cepat. Lepas tu jumpa dengan orang ramai. Dia kata, Ustaz perasan tak? Berapa ketika ni sangat cepat. Rasa sangat cepat. Saya kata, betul. Tuan-tuan, banyak-banyak benda-benda pelik duk jadi. Apa nak main ni? Tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu apa nak main. Kita tak tahu apa fitnah akhir zaman yang akan main kat kita ni. Mungkin Imam Mahdi nak muncul, Allahu alam tuan-tuan. Tak mustahil, memang kita duduk zaman dia. Kalau Imam Mahdi nak muncul, maksud dia kita sudah dekat dengan Dajjal. Dan kalau Dajjal muncul, maksud kita dekat dengan munculnya Nabi Isa AS. Ni semua ni sequence ni. Tak mustahil benda jadi dekat-dekat dengan kita, pasal kita manduk zaman dia. Dan di antara kemuncak fitnah ni tuan-tuan ni, ialah sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia? Orang betul kita kata salah, orang salah kita kata betul. Nabi SAW sebut antara fitnah. Orang betul itu dia kata salah. Orang salah dia kata betul. Tuan-tuan tengok 2-3 hari duk balah. Berapa ramai yang alim ulama yang telah didajjalkan. Kan? Yang ada ulama-ulama bersidang-sidang, buat satu keputusan. Dia kata apa? Ni ulama pengikut Dajjal. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia sangat confident yang dia betul. Dan dia pun ada pengikut dia. Risau tuan. Ada orang yang 2-3 hari ni duk bincang dengan kami di kalangan asatizah ni, ada fahaman-fahaman yang duk bawa dalam masyarakat. Yang fahaman ni bercanggah dengan akidah. Bercanggah betul-betul. Bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa-bahasa yang tak patut digunakan. Mentafsir ayat Quran dengan tafsiran akal dia sendiri. Kemudian bila berujah dengan orang tu, apa dia kata apa? Dia kata, apabila ramai orang kata saya tak betul, inilah yang membenarkan perkataan Allah bahawa akhir zaman bila kita cakap kebenaran, orang semua kata kita tak betul. Waktu dia kata lagu tu, saya pun tersentot. Saya kata apa? Dia betul ke aku? Dia kata, data dia betul apa? Aku salah pula. Lagu tu tuan-tuan. Kita macam. Akhir zaman ramai orang tak betul, sikit orang betul. Dan kamilah orang tu. Jam tuan-tuan, jangan main-main. Sebab tu akhir zaman tuan-tuan kena dekat dengan ulama. Tuan-tuan, kalau kereta rosak, tuan pergi jumpa pomen, pergi jumpa doktor. Sungguh tuan. Kereta rosak, tuan-tuan naik peroton wajah tu. Kok rosak berjalan. Masalah semat tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan tengok dekat ada klinik. Tuan pergi klinik. Pergi jumpa doktor, ambil kad apa semua, tak IC apa semua. Dia kata, man ni sakit apa? Dah, bukan saya sakit, kereta saya rosak tepi jalan tu. Agar doktor tu kata apa? Kata, ni pasal apa? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lapar, tuan-tuan pergi kat kedai, makan. Jangan pergi jumpa pomen. Macam tu lah. Pergi jumpa pomen dah. Pasal apa mak saya ni, kereta rosak pula. Bukan saya rosak, bukan kereta rosak, lapar. Nampak mertun. Kata-kata. Tapi hakikatnya akhir zaman macam tu. Orang ada masalah agama, dia tak tanya ustaz. Dia pergi tanya artis. Baru saya tengok tak sat dalam YouTube. Baru saya tengok tak sat. Sebelum main tempat tu, saya tengok dalam YouTube. Artis tu mensyarahkan hadis Nabi SAW. Sampai orang yang tanya soalan, ya Allah, betul ke? Baru kami tahu, ni ilmu baru ni. Dia sebut macam tu. Sampai saya kata, tak ada orang lain kan nak bercakap hadis. Tak ada ulama lah kan boleh cakap hadis. Panggil artis. Bercakap hadis. Jadi subhanallah. Dan yang best tu, ada orang ni dia boleh pula kata ulama ni tak betul, ulama ni tak betul, ulama tak betul. Kalau sama-sama pomen, dia pomen, kawan tu pun pomen. Kemudian dia tengok kawan tu pomen tak betul. Dia katalah, apa dia ni pomen tak betul. Dia tu salah tu, cara dia buat tu salah. Exhaust tak tahu ni, dia tak tahu.
Aizah duduk belakang lebih tak depan. Contoh lah kan. Layak tak dia tegur orang tu? Layaklah bila dia pun pemain. Tuan faham tak faham ni? Kalau dia tukang masak, boleh dia nak pergi tegur kita duduk pemain kita. Dia tak betul ni, cara dia tak betul ni. Siapa hang pemain ke? Dak aku tukang masak. Orang boleh petikai lah. Macam mana tukang masak nak tegur? Hang pernah belajar ke isu-isu pemain ni? Tak pernah belajar. Tahu ke macam nak pemain kita? Tak tahu. Tapi dia pemain tak betul. Faham tak faham ni? Tapi inilah duk jadilah ni. Yang duk kata ulama tak betul tu siapa? Dia sendiri pun bukan ulama. Tuan-tuan jangan jadi lagu tu. Waktu akhir zaman tuan-tuan kena pegang tangan ulama. Pegang tangan ulama. Bukan suruh pegang, maksudnya berpegang dengan ulama. Akhir zaman kita kena dekat diri kita dengan ulama. Jangan jauh dari ulama. Ulama tempat lemparan fitnah. Lepas tu Imam Syafi'i sebut apa? Nak tahu ulama akhir zaman, siapa ulama betul? Tengok siapa yang paling banyak kena fitnah. Itu dia. Kawan tu duk pakai nama dia tu, kawan tu pun tengok betul. Jam kita. Lagi ibrah yang berikut dia. Pengajaran. Pasal apa Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Pasal apa Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Pasal apa Nabi tak naik terus daripada Masjid Aqsa, daripada Masjid Haram terus naik ke langit? Pasal apa? Sebab cara seseorang untuk mendekatkan diri dia kepada Tuhan dia ialah mesti melalui institusi masjid. Masjid mesti ada peranan dalam hidup dia. Orang yang dekat daripada Allah, tempat dia di masjid. Betul tak ni? Oh, dia tu soleh sungguhnya, alim sungguhlah, tapi masjid tak pernah mai. Rasa macam tak apa nak kena. Betul tak nah? Pasal kita tengok orang baik-baik, orang soleh-soleh, memang tempat dia di masjid. Nabi SAW sebut orang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah, siapa dia? Rajulun. Seorang lelaki yang qalbu mu'allaqun fil masajid. Hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jenis pergi mana pun teringat nak pergi masjid. Pergi mana pun teringat nak pergi masjid. Mudah-mudahan kita ni hati kita terikat dengan masjid, dan mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kelompok orang yang akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Nah, dan yang keduanya ulama sebut apa ni tentang masjid ni? Pasal apa? Nak bagi sedikit kepercayaan kepada orang-orang yang nak menolak Nabi SAW. Boleh saja Nabi SAW naik daripada Masjid Haram terus naik ke ni, tapi Nabi SAW dibawa ke Baitul Maqdis ataupun dibawa ke Masjid Aqsa dulu, sebab di sana ada orang-orang yang pernah sampai ke Masjid Aqsa. Yang Nabi SAW boleh cerita Masjid Aqsa, dia kata, oh betul Nabi SAW sungguh dia pergi Masjid Aqsa. Mudah-mudahan ada sikit iman masuk dekat mereka tu. Itu tujuannya. InsyaAllah tuan-tuan, itulah beberapa ibrah, banyak lagi ibrah pengajaran yang lain yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan sikit pada perkongsian kita ni jadi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada pihak surau yang sudi untuk menjemput saya. Saya ni dalam perjalanan pergi Kelantan sebenarnya. Jadi saya kat sini malam ni maghrib, esok subuh dekat masjid Masjid Salam. Masjid As-Salam kan? Nurul Salam subuh esok. Tuan-tuan nak jumpa sana, esok kita jumpa kat sana lah subuh esok. Kemudian saya akan terus pergi Kelantan sebab malam esok ada kuliah kat sana 2 malam. InsyaAllah, terima kasih makcik-makcik, kakak-kakak yang sudi mai, abang-abang semua sekalian. Dan kalau tak keberatan tuan-tuan satgi dekat luar sana, saya ada madrasah di Bandar Baru Kedah tu. Madrasah saya ni, saya buat sekolah tak ada yuran. Sekolah saya tak ada yuran, ada pelajar tahfiz, ada makcik-makcik warga mas yang duduk belajar kat situ apa sebagainya. Jadi cara kami tak, saya tak berhajat nak minta duit kat tuan-tuan pun malam ni, tak. Kami buat jualan susu kambing Faiz nama dia. Susu Faiz ni campur dengan beras perang, campur dengan kurma, campur dengan ginkgo biloba. Beras perang ni nak bagi kenyang perut. Kurma tu nak ganti gula. Orang cik manis boleh minum pasal kita tak masuk gula kat dalam tu. Kemudian Salih Ahmad ginkgo biloba tu untuk otak. Jadi Salih Ahmad kami buat jualan susu tu ialah untuk jana menampung kos perbelanjaan madrasah saya di Bandar Baru tu. Tuan-tuan ambillah seorang satu. Cuma jangan ambil saja, bayarlah sama. Siang kat saya. Jadi beli seorang satu. Yang main ni nanti ada nombor telefon dia. Tuan-tuan nanti kok habis ke apa nak beli lagi ya? Telefon lagi dia pemain tak. Sedap, insya-Allah sedap. Cuma tuan-tuan saya nak minta tuan-tuan jangan banculan gelas, tuan-tuan banculan cawan aja. Dia punya saiz dia saiz cawan. Sedap insya-Allah, anak-anak kita nak pergi sekolah bagi dia segar sikit, perut kenyang sikit.
Tuan-tuan nak pergi nak tidur malam-malam lapak-lapak apa semua tak mau makan takut gemuk, tuan-tuan minum, mencuri tuan-tuan minum. InsyaAllah cukup kenyang. Mudah-mudahan. Terima kasih semua atas perhatian. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.